Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Maka kalau dalam perbahasan susunan hari, maka kita akan susun permulaannya di mana, penghujungnya di mana, untuk melekakan kita. Lekakan dia dengan susunan waktu ni. Dia akan tengok lepas ni ke mana, dia ke mana. Kalau kita nak lekakan seseorang tu, kita kena tahu jadual hidup dia. Kemudian dari situlah dia akan susun kat mana dia nak buat sesuatu, perangkap dia. Tu musuh dia akan kenal pasti waktu dia. Dia akan tahu pattern. Ni kalau bicara soal musuh ni, dia akan tengok time bila dia ada kat rumah, time bila dia ada kat situ, waktu sekian-sekian dia buat apa, sekian-sekian dia buat apa. Kemudian leka je baru dia masuk. Jadi makna kata kalau musuh nak lemahkan kita jemaah sekalian, maka apa yang dia buat? Dia akan buat kita fikir pasal susunan waktu. Walhal Allah dah aturkan susunan waktu kita adalah mengikut waktu solat. Barang siapa yang terikat dirinya dengan waktu solat, maka beruntunglah dia. Dia terikat. Susunan waktu dia solat. Contoh maghrib dah pukul 7, kelang kabut tu dibuat. Dia kelang kabut tu terikat dengan solat, bukan terikat dengan urusan dunia yang lain. Adapun urusan dunia yang lain itu boleh jadi akhirat jikalau solatnya tidak terganggu. Memang hari ni orang boleh buat alasan, macam-macam alasan. Nak malu biniat, betul lah. Ini semua ni pun untuk agama juga, cari nafkah juga, Allah suruh juga. Tapi dalam urusan solat, adakah kita berada dalam susunan yang benar, tepat? Adakah hidup kita terikat dengan waktu solat? Kemudian dalam buat amalan yang kita terikat dalam hidup kita, sudahkah kita terikat dengan menuntut ilmu? Kerana kita punya akal jemaah sekalian. Kalau tenaga yang membezakan kita dengan hayawan, dengan binatang sebagai contoh. Kalau ada tenaga, dia pun ada tenaga, kita pun ada tenaga. Kalau dia nak cari makan, kita pun cari makan. Kata Buya Hamka, kata apa, kalau hidup sekarang hidup, ke utang pun hidup. Tapi yang membezakan kita dengan binatang, hayawan, itu adalah akal. Tapi akal ni digunakan bukan untuk memikirkan balik soal usaha cari makan tadi. Walaupun cari makan nanti memang guna akal juga. Automatik lah kita berfikir nak pergi mana, nak buat apa. Benda yang tak jadi suruh, kita berfikir kat mana nak makan lagi, kat mana nak gini, nak syik kerja kat mana. Automatik maksudnya tak jadi suruh akal ni. Dia panggil adat dia, adat kejadian manusia. Namun yang mesti kita letakkan keutamaan akal itu, kedudukannya adalah wa'allama Adam asma, ilmu. Allah ajarkan Nabi Adam AS ilmu. Dan akal ni kena mesti disibukkan dengan berfikir tentang ilmu. Kena berfikir, tadi belajar apa, tadi mengajar apa, semalam mengajar apa. Ada kena macam itu. Malah kena sibukkan diri untuk akal ini merenung, tafakkarun, mengkaji, menghayati, menganalisis, renung dia. Barangkali akal ni mungkin belum diguna pakai lagi. Barangkali. Sebab tu Allah kata afala taqilun, apa kamu tak ada akal? Apa kamu tak berfikir? Afala yatafakkarun, apa kamu tak berfikir? Sebab tu dalam perbahasan hakikat kehidupan, jemaah yang muliakan Allah SWT, kita benar-benar membawa kembali perbahasan untuk berfikir balik tentang kehidupan, yang mana kehidupan ni perlulah difikirkan melalui jalan ilmu. Dia tak boleh fikir dengan jalan nafsu jauh sekali. Hidup kalau tak dipikirkan dengan cara ilmu, makanya akan memandunya adalah nafsu. Apa maksudnya memandunya nafsu? Dia tak ada memikirkan tentang keperluan. Keperluan ni kena fikir. Keperluan kena fikir. Perlu ke rumah sekian-sekian, 50 kali 80? Perlu ke mahu? Kadang-kadang. Hidup ni seluruh kehidupan kita ni, dia bukan kemahuan, dia keperluan. Tetapi padanya itu ada kemahuan, ada nafsu kita ni, ada kehendak. Kehendak ni memang ada Allah bagi. Kehendak, kemahuan tu ada, tapi kemahuan tidak boleh memandu kehidupan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kemahuan tak ada ukuran, tanpa batasan kemahuan ni. Dua gunung bagi habis tak habis. Nak 3 gunung, 4 gunung, 5 gunung. Jadi kena ada fikiran. Maka dalam kita berfikir ni pula jemaah sekalian, mesti ada kaedah. Mesti ada kaedah berfikir.
Bukan main kata main fikir, tunggu-tunggu fikir, tak. Dia ada kaedah berfikir. Nah, dalam perbahasan hakikat kehidupan, kaedah kita berfikir. Sebab hidup ni yang memandu berfikir. Kalau tiada berfikir, maka tiada kehidupan. Orang yang tak berfikir, dia tak ada kehidupan maksudnya. Tak tahu nak buat apa, contoh. Nak buat apa ini? Tahu nak buat apa. Tak hidup dah. Tahu, tak berfikir. Entahlah, ikutlah apa jadi, apa jadi. Kadang-kadang kalau bercakap pun tak berfikir juga. Lepas dah cakap pun fikir. Apa aku cakap tadi? Jangan main. Contoh, punya kita tak berfikir. Ini tuntutan, kaedah. Kaedah berfikir yang pertama mestilah didasari dengan kaedah berfikir dengan yang benar. Berfikirlah dengan yang benar. Contoh, hari ini perbicaraan tentang rezeki. Saya ambil perkataan mudah. Punya kita tak berfikir. Bila kita sebut cari rezeki, anak kita berfikir ke tidak? Kadang-kadang berfikirlah, Ustaz, cari rezeki. Setengah kita macam berfikir, tapi kalau kita dalami, dia tidak berfikir. Sehingga kalau Allah akan kata fala taqilun. Kenapa keluar perkataan begitu? Bila sebut tentang rezeki, dia ada tuntutan padanya. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Iqra. Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabb. Bacalah dengan nama Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian. Perikukan ini surah Al-Alaq ayat 1 ni, ini usul kaedah berfikir bersandarkan kepada surah Al-Alaq ayat 1 ini, merujuk kepada yang benar, berfikir dengan yang benar. Apa contoh? Rezeki. Allah suruh baca dengan nama siapa? Nama dia Bismi Rabb. Bikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada kejadian. Tengok. Kejadian apa? Bubuh kat duit, bubuh kat rezeki. Kita pun cakap cari rezeki. Yang kita nampak duit, pergi kerja cari duit. Tapi kita sebut cari rezeki. Tapi bila kita kata dia sebut hari ni saya nak cari rezeki, tuntutan surah Al-Alaq ayat 1, yang benarnya rezeki itu kamu cari apa? Cari duit atau mencari keberkatan. Sebab apa? Sebab Allah suruh baca dengan nama Tuhanmu pada kejadian. Kejadian kita nampak duit. Jadi kerja cari duit. Bila kerja cari duit, maka kita pun sebut rezeki. Kita terlupa, tak berfikir rezeki ni macam mana sifatnya. Sebab kebanyakannya orang akan cakap tak ada duit, tak ada rezeki. Dia pergi kat situ. Ni kritikal ni. Kadang-kadang kita ni agama ni minta maaf cakap. Dalam pengamatan saya lah, kita bidang agama ni, bidang yang ini pengamatan saya. Kalau salah tolong betulkan. Bidang second class. Bidang first class apa? Sains. Tak dapat sains, boleh cari agama. Sebab apa saya cakap itu? Saya dalam bidang itu. Pelajar kalau anak kita dapat sains dengan dapat bidang agama, agama ni biasanya dah tak dapat sains baru masuk agama. Satu. Yang kedua, yang sanggup susah sains. Math, payah. Fizik, payah. Kimia, chemistry. Agama, tak payah fikir pun tak apa, jawab je lah. Orang tak ambil detailing, tak ambil berat, tak anggap agama ni benda yang nilai tinggi. Akhirnya orang pandang agama rendah. Sebab benda tak payah fikir, tak payah nak buat apa, baca kitab, tengok je, buat je lah. Jadi apa peranan agama? Tahu?
Tak nampak macam peranan sains. Oh, nampak peranan fizik. Nampak? Tadi saya berubat. Saya lambat. Orang Singapura datang cari saya. Ada sekarang ni. Sebelum ni saya pergi Singapura. Tadi datang sini. Berubat. Dia ada sakit. Dia cakap sakit apa? Ada tiga pasangan lah. Yang seorang tu jemaah saya lah. Jemaah ni tukang bawa lah. Dia berkait-kait lah penyakit-penyakit. Yang seorang ni dia kata dia ada penyakit apa, migrain lah kat mata dia. Saya berubat juga. Jadi saya berubat dengan doktor, tapi saya nak minta cara spiritual lah, kok-kok lah, doa-doa sikit-sikit. Oh, saya kata, tuan cakap gini, saya explain sikit. Boleh? Tuan jangan nampak agama ni doa-doa sikit-sikit. Kalau ruqyah je saka jin. Kita lupa. Saya cakap, kita lupa buka Tafsir Ibn Katsir. Perbahasan surah Al-Fatihah yang menyelesaikan masalah sengat kalajengking. Kalajengking kena sengat. Abu Sa'id Al-Khudri. Kalajengking kena sengat sekarang ni. Kalau siapa kena sengat kalajengking, baca Fatihah. Orang kata apa? Agak-agak. Mana mahu je Ustaz, kalau jengking kena panggil doktor lah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu baca surah Al-Fatihah, tak habis baca pun. Cakap ada. Sembuh. Kat mana duduknya? Saya pun pecah. Dia begini tuan. Dalam berubat, jangan pisahkan. Tuan berubat cara fizik, yakni makan pil. Ubat terpecah pada 3 bahagian. Pepejar, cecair, gas pepejar. Kan belajar sains dulu? Habislah. Oh, lemak. Ustaz cakap. Pepejal makanlah segala bala ubat. Makan, tak ada masalah pun. Ubat itu ada dos dia. Ada waktu dia. Ada ubat jenis yang kedua, cecair. Liquid. Yang paling tinggi, vaksin. Dan yang ketiga, gas atau oksigen. Oksigen ni tak jual lah. Kalau orang jual, memang orang jual. Itu pun dia jual tong oksigen tu. Jadi ketiga-tiga elemen ni berkait rapat dengan kesembuhan tuan. Yang tuan jumpa saya ni untuk elemen gas ni all the time, 24/7 ubatan dia, perubatan dia. Kerana daripada oksigen itu, gas itu akan supply kepada darah, darah akan supply kepada fizikal. So semua penyakit kita akan resolve, settle. Oh dia pun, oh ya ke Ustaz? Ingat apa doa-doa ni untuk saka je ke? Sebab tu kadang biar orang sains, orang belajar sains cerita agama, kita kena pecahkan bidang masuk. Saya ni Allah Ta'ala termasuk Allah buat sekolah agama, masuk sains, fizik, kimia, and math, ambil arkitek. Sebab tu saya datang dengan well prepared. Sebab saya dah nampak agama tu mahal. Kalau saya datang bawa BMW 150, itu pun tak layak lagi nak bawa agama. Tu cara fikir. Bukan kata, oh ni baru kena. Dah. Agama lebih, nilai agama lebih tinggi daripada harga dunia. Cakap barang dunia mana boleh bawa agama? Atas kita lah. Saya nampakkan agama ni mulia. Sebab agama muliakan saya. Sebab tu datang, kadang orang tegur. Saja dan saya pakai kok, pakai. Ustaz, nak pergi mana? Pergi masjid lah. Pergi kuliah. Ini bukan part time saya, rostrum. Ini bukan sambil-sambil sementara tu saya pergilah ceramah. Boleh lah. Saya tak pernah anggap. Dan saya tak tengok pun siapa yang mendengar. Sebab Allah yang nak tengok saya menyampaikan. Sebab tu, bila kita menyampaikan dengan agama ni, kalau kita dah muliakan agama, percayalah Allah akan muliakan kita. Dalam apa je situasi. Atas kita nak representkan agama macam mana. Sekarang tak usah pelik, Coldplay lah, hiburan orang suka kat dunia. Tanya kita lah, kita pandang agama macam mana. Kadang-kadang kita nak bawa barang-barang mahal, tak kena agama ni. Saya terbalik, saya cakap, harga apa yang paling mahal pun belum layak bawa agama. Tak kenapa bawa mahal-mahal ni? Sebab dia nak bawa agama. Kalau ikutkan lagi mahal nak minta.
Oh, dia kata, macam itu Ustaz. Sebab tu saya ni tak ada cas. Kenapa? Tak terkira harga dia. Nak bayar dia berapa. Sebab saya ada naik nilai saya sendiri. Ni pun belajar dalam bab hakikat kehidupan. Bab nilai dan value. Nilai dan value and price. Nilai dan harga. Bila agama ni ada nilai yang tak boleh terbeli dengan harga, di situ kita akan rasa kita berada di satu keadaan yang diangkat oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Jadi soalannya, macam mana nak rasa mulia dan tinggi dengan agama? That's the question. Jadi tak hairanlah kalau konsert penuh. Tak hairan. Yang kita tahu, oh ini ahlun nar. Betul lah tu, ahlun nar. Betul lah. Soalannya, mereka ni atau kita sendiri boleh rasa bangga tak dengan agama? Macam mana peranan, sebagai contoh tadi rezeki tadi. Apakah peranan rezeki, pahaman kita pada agama, kepada rezeki itu pada hidup kita? Sebab tu kita buat kajian. Saya melihat begitu, saya pun berfikir. Sebab memang agama ini bahasa mudah dianaktirikan, diketepikan. Bila dah tak dapat, baru cari. Contoh-contoh lagi je mas sekalian. Kalau buat hakikat kehidupan ni, kita kena banyak contoh. Supaya kita, tujuan supaya kita bincang hakikat kehidupan, fikiran kita terbuka, mudah-mudahan. Dan kita akan dapat banyak hikmah dengan kaedah kita bermula dengan yang benar tadi. Dalam bab kalau kita lihat agama, biasa kita cari setelah kita dah rugi, dah terjatuh, dah menangis, dah bergaduh. Tu gambaran. Para sahabat tidak. Contoh masa kita kan, contoh masa lah. Masa hujung-hujung, kalau ada masa pun macam ya nak bagi, dia tak ada nak bagi. Inilah masanya ada nak bagi agama. Dia tak ada. Dia tak ada. Sebenarnya kita bukan berusaha dengan orang ni masalah. Kita berusaha dengan Allah. Sejauh mana kita serius. Tak ada. Sahabat terbalik. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duit tengah banyak. Bukan tengah tak ada duit. Ni tak ada duit ni nak insaf lah tu. Ada contoh kan. Kita bagi dia jatuh. Baru dia insaf. Rata-rata nak kena jatuh baru nak insaf. Jarang nak kita tengok ketika puncak dia terus bawa kepada Allah. Sabar dengan musibah itu bagus. Lebih bagus syukur dengan nikmat. Itu susah. Lebih susah daripada sabar dengan musibah. Jadi kita tak nak nampak agama ni lebihan. Ada masa lebih baru bagi. Ada duit lebih baru tolak. Jadi yang lebih-lebih, itu yang banyak kurang-kurang tu. Sebab kita tak letakkan yang utama. Sebab tu cuma hanya mulakan Allah Ta'ala. Dalam membincangkan tadi, bila kita bawa kaedah berfikir dengan yang benar, maka yang benar itu mesti bermula dengan nama Allah. Itu yang benar. Itu dia panggil kalimatul thayyibah, kalimatul haq. Contoh tadi rezeki. Manusia ni dia tak berfikir rupanya bila bicara soal rezeki. Semudah-mudah kadang-kadang walaupun dia tidak pergi kepada akidah direct, tapi lambat laun indirectly dia akan meniupkan keraguan. Sebagai contoh, bila tak ada duit, tak ada rezeki. Tak ada makan, tak ada rezeki. Tak ada sambal belacan pun tak ada rezeki. Tak ada rezeki Ustaz lagi. Berfikir tak kita cakap? Ni kita critical thinking ni. Ni kata critical ni. Sebab bila kita bawa kepada, kita sangka dunia kritikal. Tak, agama lebih kritikal daripada dunia. Saya suka bawa perbahasan macam tu. Sebab tu kadang-kadang setengah orang tu berat Ustaz. Habis tu kita akan nak buat ringan-ringan pula perbahasan agama.
Lagi-lagi minta maaf. Lagi time ceramah maghrib, kuliah maghrib. Setengah-setengah tu kita, ialah saya datang contoh, alah kuliah maghrib je, bagilah ala kadar dengar, saya dengar je lah. Saya tak pernah. Kita akan buat detail. Faham tak faham tolak tepi lah. Nasib. Kalau faham dapat, alhamdulillah. Kalau tak faham, minta lagi kefahaman. Contoh jemaah sekalian. Bila kita sebut tentang tak ada rezeki, benarkah kalimah tak ada rezeki itu? Kenapa kata tak ada rezeki? Tu tak ada duit. Jadi kan duit tu kan rezeki. Ya, duit itu terjemah rezeki. Tapi tak boleh sebut. Okey, mari kita tengok. Bila pergi bank, tak ada duit. Kenapa tak nak sebut tak ada rezeki? Nampak? Ini nama akal berhubung. Boleh pula. Saya tak ada duit, cik, saya nak buat pinjaman, fasiliti sekian. Nak minta duit, jangan sebut duit. Sebut kat mak nak rezeki. Sebab tadi kita kata tak ada duit, tak ada rezeki. Okey, kita sangka bila sebut tak ada rezeki merujuk pada duit balik. Kita sangka lah dengan kejahilan kita tahap paling rendah ni. Tak maaf je kan. Kalau itu kenyataan, gunakan balik tak ada rezeki tadi, pergi mana-mana, tadi kan tak ada duit, tak ada rezeki. Okey, kita cakap kat mak kita, anak lah. Mak, mak tak ada rezeki lah, nak minta rezeki boleh? Mana gila ke apa? Mak, tak ada duit kan tak ada rezeki. Jadi, buat apa saya nak pakai nama duit? Saya pakai nama rezeki terus. Mak, nak rezeki? Nampak tak? Kekeliruan sedang berlaku. Kita salah nafi. Ini kan lambat laun bila salah nafi, yang bapa sebut, kita lebih banyak sebut tak ada duit ke tak ada rezeki dalam hidup ni? Lebih banyak sebut yang mana? Banyak tak ada duit atau tak ada rezeki? Malah kadang-kadang orang takut nak sebut tak ada duit. Jangan sebut tak ada duit. Kenapa? Masin katanya. Masin tak ada duit. Walha duit memang bermula tiada. Sebutlah 1 juta kali pun memang makam dia tak ada. Yang masin tu sebab dah lama sangat sebut tak ada rezeki. Masin mulut. Sikit-sikit tak ada rezeki, sikit-sikit tak ada rezeki. Dia ratib sikit-sikit tak ada rezeki tu asal dah juta kali dah. Masin lah jadi. Ana inda zanni abdi bi, aku menuruti sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Rezeki itu merujuk pada siapa? Allah. Sebab kita dah balik pada rezeki tadi. Patutnya sebutlah tak ada duit, ada rezeki. Kan boleh sebut itu. Okey, perbahasannya begini. Bila kita sebut duit, kita akan kaitkan dengan rezeki. Betul, tak salah. Tapi masih boleh dibincangkan lagi kerana belum tentu semua duit boleh jadi rezeki. Kerana duit yang haram tidak dinamakan rezeki, dinama istidraj. Sebab tu minta rezeki dulu. Kenapa doa tak minta duit terus? Wa barakatan fi rizq, wa barakatan fil mal. Walaupun ada doa untuk mal, tapi kenapa kita doa tak minta duit terus? Kerana belum tentu duit itu dapat boleh jadi berkat. Tapi kalau minta rezeki, terjemahannya nanti jadi duit yang berkat. Salah satu terjemahan rezeki, duit yang berkat. Salah satu terjemahan rezeki, anak yang baik. Terjemahan rezeki, isteri yang dengar kata, ada terjemahan lah. Tapi kalau tak ada duit, tak bermaksud tak ada rezeki. Nak maintain cakap tak ada rezeki, ada duit ni pun kerana tersasul lidah kita. Jadi nak isbat, nak menyatakan duit tak ada, rezeki ada. Nak isbatkan, nak menyatakan. Jadi duit ini makan bermula tiada, memang tak ada. Biar dia tak ada kat situ. Yang ada rezeki. Sebab apa rezeki ini ada? Kerana ianya mesti dibaca dengan nama Allah. Jadi bila sebut atau bacakan nama Allah,
Tuntutan yang nak dijaga bukan jaga kehendak duit. Jagalah kehendak rezeki. Apa maksud kehendak rezeki? Yang berkat. Macam mana nak bagi berkat? Maka kalau kita nampak rezeki, terjemahan nanti duit pergi kerja, siang malam pergi petang, guna apa? Apa yang paling besar kita akan gunakan untuk cari duit? Masa. Jadi, jadikan masa ni berkat. Jangan buang masa. Ada orang masa banyak habis untuk cari rezeki, disangkakan rezeki, tapi sebenarnya cari duit. Dia tak cari rezeki. Bukti lagi, siang cari rezeki orang kata pergi kerja, tapi bila malam masuk maghrib ni tuan-tuan tengah cari apa ni? Sebab tu kadang kalau kerja serius, tahu ini rezeki, habis tu solat bukan rezeki, dengar kuliah bukan rezeki, malam bukan cari rezeki, nampak cari duit dia, bukan cari rezeki. Kalau siang cari rezeki, malam cari rezeki, sama. Apa maksud rezeki? Berkat. Sebab apa? Berkaitan dengan rezeki, kaitannya berkat. Dan kaitan dengan semua sifat, kaitan dengan berkat. Ini corak pemikiran kita. Rupanya, kita ni tanpa sedar, tengok kaedah berfikir tadi, siddiq benar. Siddiq lawannya, jujur, benar lawannya batil. Hak wal batil. Batil ni perkara benda atau perbahasan tentang Yahudi, benda Yahudi Nasara. Corak pemikiran mereka kebendaan. Berapa banyak hari ini umat Islam telah dijarah, telah ditarah pemikiran rezeki je benda. Dapat duit baru dapat rezeki. Solat waktu tak rasa dapat rezeki. Tak rasa. Walhal Allah kata solatlah rezeki paling besar. Kurniaanku paling besar. Surah Al-Hijr ayat 87-88. Allah kata, jangan kamu pandangkan pandanganmu, tujukan pandanganmu pada dunia. Surah Toha 131. Allah larang, jangan pandang, jangan tujukan pandanganmu pada dunia, kerana aku dah bagi kurniaan yang lebih baik pada kamu. Surah Al-Hijr ayat 87-88. Jawapan kepada Toha 131 kata Allah, itulah bacaan surah ayat 7 dibaca berulang kali, Al-Fatihah. Tapi tak rasa boleh baca Fatihah tu rezeki. Ya, aku nak bagi kita sesama dapat rezeki. Jom kita baca Fatihah. Fatihah juga dia. Diskriminasi umumnya kita ni telah dijajah oleh pemikiran tauhid tanpa sedar. Sebab tu kita kena sentiasa berfikir, berfikir agar nak membetulkan kembali pemikiran yang tidak berasaskan kebenaran. Berfikir, yatafakkarun, Allah suruh. Saya tulis satu kenyataan ringkas. Solat cara Nabi, fikir cara Yahudi. Marah. Kita kena tentang Yahudi. Tapi kita fikir sama. Apa dia? Kita kuat, kena ada duit baru kuat. Berapa ramai berfikir macam tu, mas? Kena ada duit baru Islam kuat. Rezeki dapat bila dengan ada duit. Walaupun boleh kita bahas rezeki ni banyak, tapi tetap kecenderungan kita terhadap benda. Nah, sebab itu kaedah kita tafsirkan kehidupan, kita letakkan siddiq kat depan. Tafsir kehidupan, siddiq. Siddiq ni sekarang boleh digunakan, jadikan dia sebagai kaedah yang mesti kita letak depan. Contoh, benarkah perkataan, benarkah apa yang kulakukan ini? Ataupun di manakah kebenarannya?
Ataupun berpesan-pesanlah dengan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Bukan berpesan-pesan dengan kebenaran. Nanti bila dah besar, kau kena ada kereta, kau kena ada rumah, kau kena ada duit. Itu pesanan kebenaran. Ini pun semua juga kalau kita kaji perancangan kehidupan dengan perancangan kebenaran. Ramai orang letak kehidupan dia pada kebenaran. Contoh, kalau kita tanya perancangan kehidupan, apa perancangan hidup kamu? Sekarang umur 22, hidup depan ni 25, nak plan kahwin. Kahwin, lepas tu nak ada duit, kerja, nak bagi anak bini makan, takkan bagi makan pasir. Dia cakap kemahan tu. Kemahan lah. Kan? Lepas tu nak ada rumah, lepas tu nak ada ni sikit. Kita pun tanya, perancangan kehidupan. Dia pun fikir balik, kehidupan. Yang kamu tanya, yang kamu jawab tadi itu perancangan kebenaran. Nak ada benda-benda. Nah, ini berfikir. Nampak macam ringkas, tapi luas. Rupanya perancangan kehidupan itu adalah perancangan kematian. Sebab hidup bertemu mati. Perancangan kehidupan apa? Persiapan untuk mati. Itu zikrul maut. Khair. Allah. Bagi azan. Allah.
Allah. اللهم رب هذه الصلاة القائمة وبعض نقوم إنك لا تغفر. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedemikian muliakan Allah SWT. Baik, sambung sikit, kita buat kesimpulan. Maka sedemikian muliakan Allah SWT, dalam kita membawakan pada perbahasan hakikat kehidupan ini, berbalik kepada usul atau kaedah kita berfikir. Keutamaan pada kehidupan ini adalah berfikir. Bila berfikir, kita datang tuntutan mengkaji pula perkara-perkara yang sangat berkait rapat dengan akidah, pegangan kita, pegangan yang membawa kepada panduan kehidupan untuk kita melihat kembali kehidupan dengan pandangan yang benar. Sebagai contoh tadi kita bincangkan sedikit pada bab perbahasan kehidupan dalam rezeki tadi. Itu bawa sikit perbahasan. Kita akan masuk dalam hakikat ujian dan masalah nanti. Kat situ kita akan nampak banyak perbahasan tentang rezeki itu. Jadi di sini sebab itu perancangan tadi berbalik kepada kehidupan kebendaan. Perkara ni jemaah sekalian, bila kita tengok dengan situasi umat Islam dengan situasinya seakan kita melihat nilai penganut Islam itu seakan-akan berada pada keadaan yang terseksa nampaknya. Rasa macam kita, bahasa mudah ginilah, apa yang tak kenanya dengan Islam sehingga kan kita rasa susah sangat nak ngajaknya macam itulah. Mengajak dengan kadang sekarang tengok dengan viral keluar isu-isu berbangkit orang Islam sendiri. Yang kita cerita ni orang Islam sendiri. Apa susah sangat orang nak faham Islam ni ya? Kenapa yang pergi contoh buat benda-benda yang bertentangan dengan kehendak agama. Sebab Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri tidak dibawa ke tahap kitalah penganut ke tahap yang berfikiran tadi tinggi. Kita perlukan kepada penganut-penganutnya, yakni Islam, umat Islam sendiri. Yang pertama sekali kena buat, kena letakkan balik ketinggian Islam itu dengan cara berfikir. Bukan berfikir Islam itu dengan keadaan yang level, second level, berbalik dengan pendidikan tadi. Akhirnya bila yang second level bercakap, akhirnya first level takkan pandang lah first level. Sebab agama kan dipandang dengan second level, tingkat permulaan. The first permulaan pun dah salah. Sedangkan Islam itu kan letak di highest level paling tinggi. Walaupun kita tak boleh masuk dalam sistem pendidikan, tapi kita boleh bawa pada sistem pemikiran kita. Kita tak nak berfikir detail tentang perbahasan khilafiyah, ilmu perbahasan syarah para ulama muktabar yang telah tersedia rapi pun syarahan mereka. Walaupun kita boleh nampak daurahnya hebat-hebat, itu pada tingkat fiqh. Tapi pendetailan pada kehidupan, berfikir dengan pemikiran yang orang dengar tu, oh, ini cara orang Islam berfikir. Sebagai contoh tadi, perancangan kebendaan, perancangan kehidupan. Apa beza kita merancang kebendaan dengan orang-orang Islam merancang kebendaan? Apa beza kita? Saya pernah ditanya satu ketika oleh orang India, dia lawyer. Dia kata apa?
You believe in heaven, syurga. You percaya dalam syurga? Yes, I believe. Really. Saya sangat percaya. Lepas tu apa you dapat? Dia challenge. Apa you dapat? Agak-agak kalau orang tanya dia tak nak cakap apa. Apa dapat dengan ceramah pergi masjid? Tahulah. Agak-agak lah. Macam mana kita nak tarik orang ni heaven tu tinggi benar tu. Kita cerita yang kita datang hari. Ustaz, tak pernah ke ceramah ni cerita ni sambil-sambil ni masuk juga lintah ni ilham. Ada ketika orang datang dia kata gini, Ustaz, sementara ceramah tu sambil-sambil nunggu tu kita cari projek lah. Ceramah ni part time je. Berapa sangat dapat? Nampak? Orang kan nampak dia mata pencarian juga. Sekarang saya cakap, ni bukan pencarian saya. Saya dapat banyak benda kat sini. Kita kena tahu letak nak balik. Saya cakap, antara perkara saya dapat dah semangat. Saya semangat, dapat semangat. Dia dapat apa? Tengok balik, you cari-cari dia tu dapat apa? Melainkan kalau kita ceramah pun tak semangat. Itulah saya pun tak semangat juga. Itulah nak ingatkan cari projek jugalah sambil-sambil ni. Apa pun tak dapat. Sama lah macam tadi kalau orang tanya, buat apa? Buat apa? Apa dapat? Pergi masjid maghrib dengar orang ceramah, dengan orang pergi konsert. Kalau ada dia, apa jawab? Nak jawab macam mana? Tak dapat apa pun, isi masa lapang je. Sebenarnya kalau ada option lain pun boleh juga. Sudah. Sama dengan tanya pertanyaan tadi, you believe in heaven? Yes. You dapat apa? Dia tanya gitu. Saya tanya balik, apa you believe? You believe dengan perancangan hidup you? Perancangan hidup ni. Ini soalan tu datang perancangan, sebab tu kita kena bijak. Agama ni mas sekalian, minta maaf cakap, jangan sesekali buat benda yang remeh. Janganlah anggap agama ni biasa je. Ataupun anak tak tahu tinggi sangat ni bukan bidang anak. Kita pun dalam bidang fikih yang melibatkan hukum, melibatkan ni, kita tetap tepi. Itu pakar yang fakih. Kita cerita kehidupan ni yang semua orang kena berfikir. Jangan ambil mudah dengan cara berfikir yang tidak berlandaskan agama dia. Tahulah sebenarnya orang Islam dia ada karakter dia. Macam tadi saya tanya balik, you percaya pada apa? Kehidupan. You semangat lah. Apa you dapat? You fikir hari ni, you buat ni, besok nak buka firm, and then you target nak dapat ni. Apa you dapat? Sebelum I jawab, you jawab dulu soalan saya. Itulah kadang-kadang I semangat, kadang-kadang tak lah. Kadang-kadang I start juga. Okey. Jawapan dia, kalau sama kita punya, I pun sama juga, start juga. Itulah sekarang masalah lah bisnes, very slow, you know. Apa beza kita dengan dia? Saya jawab apa? Saya dapat semangat. Macam mana dapat? Because of belief. Try lah you believe, percaya pada syurga. You nak believe sekarang tak? Tak pasal-pasal saya masuk Islam. Kalau you nak, you masuk Islam lah. Barulah jual mahal. Ni kita tahulah Islam. Tahu. Entahlah, I pun tak tahulah rasa apa sekarang ni. Sebosan ada. Nak orang masuk Islam. Nak orang tengok Islam. Tak usahlah syarah agama banyak-banyak yang macam-macam topik kita nak bincang. Nak cerita apa kita rasa agama sendiri pun kadang-kadang tak boleh jawab. Sedangkan Islam membawa satu semangat yang mana sekarang ni di Gaza, depan mata kita boleh nampak. Sebab apa Allah tunjuk dan nak kiamat dah hidup ni. Mudah-mudahan kita belajar daripada Gaza, pada Palestin. Apa dia? Walaupun hancur kebendaan, tapi mereka ada perancangan kehidupan. Perancangan kehidupan mereka nak masuk syurga. Semangat. Setara hancur tu bila perancangan hidup dia nak masuk syurga. Semangat. Ini kan kita macam-macam ada. Kejap lagi makan kari kepala ikan lah, makan itu, makan ini. Macam-macam ada. Tak semangat juga. Nampak no tak ke syurga. Kita boleh belajar dengan mereka yang hancur semuanya. Kita ni ada semuanya. Alhamdulillah, syukur. Patutnya jadikan, saya nak pastikan makan saya ni masuk ke syurga. Saya nak pastikan duit saya ni masuk ke syurga. Inilah perancangan hidup saya. Beli mahal kita letak ke rumah buat apa?
motor 140,000. Bukan beli pun, ada jemaah infak ni. Yang Mamat, di saat nilai agama lebih tinggi pada harga dunia. Diinfak depan lah, kemudian Ustaz carry on lah kan. Itu pun baru setahun. Memang koyak plastiknya. Ustaz bawa lah Ustaz. 7,000 mileage masa dia bagi saya. Sekarang dah 48,000, 47,000 mileage. Setahun baru. Saya pakai hari-hari. Sampai dah kena tukar enjin lah. Sebab apa? Saya takkan nak simpan. Kita bayar orang mahal bulan-bulan, takkan tak nak jadi pahala. Tuan, sia-sia tuan. Kalau kita hari ni penat-penat, tapi tidak ke sana, tidak ke syurga. Walaupun syurga bukan urusan kita, tapi urusan kita di mana perancangan kita. Make sure perancangan kita itu adalah ke syurga, bukan ke sebaliknya. Wa na'udzubillah min zalik. Dan kita boleh nampak penduduk Palestin begitu semangat apabila diceritakan tentang syurga. Baik. Jadi inilah perbahasan kehidupan. Bila tengok yang benar, kita akan nampak kita boleh menyingkap balik cara berfikir, dan dia akan betulkan cara kita bertindak. Kita akan sambung lagi perbahasannya pada siri akan datang. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk faham, Allah berikan kita kekuatan, Allah beri kita satu kefahaman untuk mengangkat balik nilai agama. Isu sekarang, teman-teman sekalian masih lebih sikit. Isu sekarang ni bukan nak bagi musuh takut kita. Isu sekarang sebab tu takut musuh ni kejar Allah. Allah nak bagi sebab adalah hadis. Kalau nak lebih faham, tuan-tuan masuk bidang ruqyah. Kalau kena sampuk hantu ke, takkan dia dah, kau takut ke aku? Takut ke aku? Tak boleh. Itu kerja Allah. Allah akan buat. Tugas kita nak angkat balik nilai agama. Bukan tugas mudah mas sekalian. Di saat kita dapat dunia lebih dari segala-galanya. Itulah dipanggil cinta dunia, wahan, dan bencikan kematian. Inilah masanya untuk angkat balik nilai agama. Sampai kalau cakap pasal motor contoh ni, kenakan saya lah. Saya cakap apa? Harga motor tu tak layak nak bawa agama. Kalau boleh nak mahal lagi daripada tu. Dia terbalik cara fikir lain. Kamu ingat 150,000 tu dah boleh bawa agama? Tak boleh. Agama tak diboleh. Tak ada satu dunia pun boleh bawa agama. Jadi pergunakanlah dunia tu. Itu je lah. Peralatkan dia, pergunakan dia. Itu cara dia mas sekalian. Wallahualam, walaupun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah